Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amaz bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Minggu ini kita mulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Vivo, iaitu Vivo X50, X50 Pro dan X50 Pro Plus. Untuk model X50 dan X50 Pro, kedua-dua peranti dilengkapi dengan skrin 6.56 inci dengan kadar segar semula 90Hz, dijana chip Snapdragon 765G dan bateri berkapasiti 4200 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera dengan sensor utama 48MP dan kamera swafoto 32MP. Sementara Vivo X50 Pro Plus pula hadir dengan skrin 6.56 inci dengan kadar segar semula 120Hz, dijana chip Snapdragon 865 dan bateri sebesar 4350 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan sensor utama 50MP Samsung GN1 dengan kemampuan zoom digital sehingga 60 kali. Buat masa ini, harga jualan ketiga-tiga peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Pada minggu ini juga Samsung melancarkan beberapa peranti terbaru, antara yang diperkenalkan termasuk Galaxy A11, Galaxy A21s dan Galaxy M01. Untuk Galaxy A11, ia hadir dengan janaan chip 8 teras dan kamera utama 13, 5 dan 2MP. Sementara Galaxy A21s pula dilengkapi chip Exynos 850 dan menggunakan kamera utama 48, 8, 2 dan 2MP. Di Malaysia, Samsung Galaxy A11 ditawarkan pada harga RM599, sementara Galaxy A21s pula pada harga RM939 sebuah. Manakala Samsung Galaxy M01 membawakan skrin 5.71 inci, dijana chip Snapdragon 439 dan bateri sebesar 4000 mAh. Buat masa ini, peranti hanya diumumkan untuk pasaran India sahaja. Bukan itu sahaja, spesifikasi untuk Samsung Galaxy Note 20 Plus juga tertiris minggu ini. Ia dilihat dilengkapi dengan sensor 108MP dan sistem zoom periskop pula dihadkan sehingga 50 kali sahaja berbanding 100 kali pada S20 Ultra. Ia juga dijangka hadir dengan chip pemprosesan Exynos 992. Samsung minggu ini juga mengumumkan sebuah lagi chip baharu yang dinamakan Exynos 850. Peranti pertama yang menggunakan Exynos 850 ialah Samsung Galaxy A21s yang baru dilancarkan beberapa minggu lalu. Masih dalam teknologi peranti, Black Shark mengumumkan harga jualan rasmi untuk peranti Black Shark 3 Pro. Ia menawarkan spesifikasi seperti skrin 7.1 inci, janaan chip Snapdragon 865 dan 3 kamera belakang 64, 13 dan 5MP. Untuk mendapatkannya, ia boleh didapati di laman atas talian Shopee pada harga RM4,199. Black Shark juga menawarkan set telefon nirwayar yang dinamakan Black Shark Bluetooth Earphones 2 pada harga RM399. Setakat ini, ia ditawarkan secara eksklusif di Shopee sehingga 10 Jun sebelum dipasarkan dengan lebih meluas. Minggu ini juga Realme telah berkongsi pengumuman untuk membawa masuk Realme Watch di Malaysia pada 11 Jun ini. Acara pelancaran akan diadakan secara atas talian menerusi laman Facebook rasmi Realme pada jam 11 pagi. Honor minggu ini telah melancarkan dua telefon pintar terbaru, iaitu Honor Play 4 dan juga Honor Play 4 Pro. Bagi variasi Play 4, ia menyertakan chip MediaTek Dimensity 800 dan kamera utama 64, 8, 2 dan 2MP. Manakala Honor Play 4 Pro pula menggunakan chip Kirin 990 serta menyokong semakan suhu badan berasaskan infrared. Kedua-dua telefon pintar ini dilengkapi sokongan rangkaian 5G dan hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. Tidak ketinggalan, ZTE minggu ini memperkenalkan sebuah lagi peranti terbaru, iaitu ZTE Axon 11 4G. Ia dijana oleh chip MediaTek Helio P70 dan menggunakan kuad kamera utama 64, 8, 2 dan 2MP. Jenama ini turut memperkenalkan ZTE Axon 11 SE 5G. Ia dikuasakan oleh chip pemproses MediaTek Dimensity 800 dengan sokongan 2 mod untuk 5G. Buat masa ini, kedua-dua peranti ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Bercakap mengenai teknologi komputer riba pula, Apple kini mengumumkan sebuah komputer riba kompak, iaitu MacBook Pro 13 inci. Ia hadir dengan pilihan sehingga Intel Core i5 Gen 10 dilengkapi papan kekunci Magic Keyboard serta sokongan Touch Bar dan Touch ID. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM5,599 melalui laman rasmi Apple. HP pula minggu ini melancarkan HP Pavilion 16, iaitu saiz 16 inci yang pertama untuk siri ini. Ia menampilkan pilihan kad
grafik Nvidia RTX 2060 Max-Q dan Intel Core i7. Namun harga jualan peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. HP juga membawakan paparan gaming melengkung terbaru iaitu HP X24C. Paparan ini menggunakan panel VA bersaiz 23.6 inci dengan resolusi Full HD dan juga lengkungan 1500R. Ia akan mula diperkenalkan pada bulan Oktober kelak. Selain itu, Iligear pula mengumumkan penawaran terbaru untuk siri komputer riba Iligear Rogue dan Onyx V. Ia hadir dengan pilihan siri APU AMD Ryzen 4000 dan pilihan GPU Nvidia GeForce GTX dan RTX. Untuk pasaran tempatan, Iligear Rogue boleh dibeli pada harga bermula RM3,899, manakala Iligear Onyx V bermula pada harga RM3,499. Microsoft Malaysia minggu ini telah mula membuka peratempah untuk Microsoft Surface Book 3 dan Microsoft Surface Go 2. Di Malaysia, harga permulaan untuk Microsoft Surface Book 3 adalah RM7,788, manakala untuk Microsoft Surface Go 2 pula ditawarkan pada harga permulaan RM1,955. Selain itu, aksesoris Surface Dock 2 pula boleh diperatempah pada harga RM1,400. Seterusnya, Razer melancarkan papan kekunci terbaru mereka iaitu Razer Ornata V2. Ia dilengkapi papan kekunci hybrid mechanical membrane selain menyokong sambungan kabel USB. Bagi yang berminat, peranti ini boleh didapati pada harga RM499 sebuah. Bercakap mengenai teknologi global, misi Demo 2 telah berjaya dilancarkan yang mana kapsul Crew Dragon telah berjaya dilabuhkan ke stesen angkasa antarabangsa ISS menggunakan roket Falcon 9. Dengan kejayaan ini, ia dilihat SpaceX telah berjaya merealisasikan misi menghantar manusia ke angkasa lepas dan dijangka akan menyertai misi Artemis menjelang 2024. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Korea Selatan menyasarkan pengenalan rangkaian 6G seawal 2027 kelak. Antara syarikat yang membangunkan penawaran infrastruktur termasuk Huawei dan Samsung. Samsung dilihat memperkenalkan aplikasi khusus yang memberi peringatan pengguna untuk basuh tangan yang dinamakan Hand Wash App. Ia boleh dimuat turun di Galaxy Watch di Galaxy Store bermula pada hari ini. Facebook menawarkan ciri pemindahan gambar dan video dari profil Facebook ke perkhidmatan yang lain. Setakat ini ia hanya disokong oleh Google Photos sahaja. Selain itu, Facebook turut memperkenalkan ciri yang memudahkan proses memadam dan menyorokkan status lama yang dinamakan Manage Activity. Ciri ini boleh digunakan pada aplikasi Facebook dan Facebook Lite. Telegram pula hadir dengan kemas kini dengan beberapa penambahbaikan pada sistem suntingan gambar, video dan pelekat. Melaluinya sokongan ciri penyuntingan untuk media dan ciri folder untuk pengurusan mesej di dalam aplikasi. Dalam arena teknologi tempatan pula, kerajaan telah menawarkan kredit untuk dompet digital sebanyak RM50 di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Ia turut dipadankan bersama voucher diskaun dan pulangan tunai bernilai RM50 bagi pembelian fizikal. Inisiatif ini akan diberikan kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan tahunan bawah RM100,000 Malaysia. Ia dijangka akan ditawarkan bermula Julai 2020 kelak. Pada minggu ini juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM sebelum ini dilihat telah mengagihkan spektrum 700 MHz kepada umum. Namun melalui kenyataan baru yang dikeluarkan, ia mengatakan spektrum itu telah ditarik balik oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi mengkaji semula arahan dan peruntukan yang telah disahkan. Seterusnya, Maxis minggu ini juga telah menaik taraf kuota plan pasca bayar secara percuma. Jumlah kuota ini akan ditambah daripada 15GB sehingga 40GB mengikut plan yang digunakan. Hotlink minggu ini menawarkan pakej baru yang menampilkan akses tanpa had untuk internet dan panggilan. Antara pakej yang diperkenalkan termasuk plan RM35 dan RM45 sebulan. Untuk pelan video pula, Hotlink menawarkan pakej bermula serendah RM25 sebulan yang menawarkan data percuma yang boleh digunakan untuk tontonan YouTube, iFlix, View, Tonton dan Astrogo. Pada minggu ini juga Telekom Malaysia menawarkan data percuma sebanyak 1GB LTE dan juga akan diberikan kepada pengguna Unifa Mobile setiap hari sehingga 31 Ogos 2020 kelak. 7-Eleven memperkenalkan aplikasi ganjaran yang tersendiri untuk pengguna Android dan iPhone yang dinamakan sebagai My7E. Melalui aplikasi ini, pengguna boleh mengumpulkan mata ganjaran, menikmati promosi dan penjimatan untuk pembelian serta memautkan kad ganjaran seperti B-Link ke aplikasi ini. Akhir sekali, Settle dilihat meningkatkan had maksima untuk dompet digital kepada sehingga RM500. Dengan ini, ia memudahkan pengguna untuk pengisian minyak dengan lebih mudah. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisakir untuk Aman. Yosh!